Teluk Parsi menyambut pagi dengan ketegangan baru. Dan pada 20 April 2026 ini, rejim Iran sedang melihat tekanan dari Amerika Syarikat beralih daripada sekadar simbolik kepada perang senyap terhadap struktur komandannya. Pada masa yang sama, semakin timbul syak wasangka bahawa perang itu sebenarnya sudah tidak lagi sedang diperangi. Bukan sahaja di permukaan, tetapi juga di bawah air, di mana terdapat laluan, periuk api, sensor dan kabel yang menyokong komunikasi strategik. Apa yang berlaku secara objektif adalah seperti berikut. Pasukan Amerika Syarikat telah memintas Tosca ketika kapal itu sedang menuju ke Bandar Abbas. Menurut Komando Pusat Amerika, kapal kargo itu mengabaikan amaran selama kira-kira 6 jam. Ia telah terkena di bilik enjin oleh kapal pemusnah USS Spruance dan kemudian dinaiki oleh anggota Marine dari kumpulan ekspedisi Marine ke-31. Versi Amerika menyatakan bahawa kapal itu melanggar sekatan dan bahan di atas kapal mungkin termasuk barangan penggunaan dua hala, iaitu barangan yang boleh digunakan untuk industri maupun struktur ketenteraan Iran. Bagi Teheran, ini dianggap sebagai pelanunan. Bagi Washington, ia adalah satu demonstrasi kawalan di laut. Disinilah butiran yang mengejutkan muncul. Rejim mula beranggapan bahawa bahagian lain dalam sistem mereka juga mungkin terdedah. Dan ini termasuk komunikasi, sensor, laluan bekalan dan infrastruktur bawah laut. Kita sedang melihat satu senario sekatan, rampasan kapal, pembersihan periuk api, dan perang tekanan penuh yang dilaporkan oleh semua media arus perdana. Dan kita sedang melihat kabar angin yang dianggap sebagai syak wasangka serius dan munasabah dalam logik konfrontasi ini, bahawa kabel bawah laut milik Iran sedang dipotong terus dari dasar laut. Hipotesis ini menakutkan kerana seluruh dunia sudah faham bahawa infrastruktur bawah laut telah menjadi sasaran strategik. NATO sendiri telah memperkukuhkan perlindungan kabel dan saluran pipe selepas beberapa insiden berlaku di Baltik. Dan Mark Rutte mengingatkan bahawa lebih 95% trafik internet global bergantung kepada kabel bawah laut yang juga menyokong transaksi bernilai trilion dolar setiap hari. Pada tahun 2025, Finland telah menahan sebuah kapal yang disyaki melakukan sabotaj terhadap kabel antara Helsinki dan Estonia. Di Laut Merah, pemotongan kabel juga telah memberi kesan nyata terhadap kesaling hubungan di beberapa bahagian Asia dan Timur Tengah. Maksudnya, bercakap tentang perang terhadap kabel bukan lagi satu fantasi. Ia adalah ancaman sebenar dalam persekitaran strategik moden. Dalam kes Iran, ketakutan semakin meningkat kerana kawasan krisis ini adalah salah satu kawasan paling sensitif di dunia. Selat Hormuz menumpukan aliran tenaga, perdagangan dan pemantauan ketenteraan. Reuters melaporkan bahawa selepas insiden ketegangan Tosca dan tembakan amaran oleh Iran, hanya 3 kapal yang melintasi selat itu dalam masa 12 jam, jauh di bawah purata kira-kira 130 kapal sehari. Insurans perang kembali meningkat, mencecah kira-kira 3% daripada nilai kapal dan harga minyak melonjak hampir 5%. Ini menunjukkan bagaimana sebaran serangan senyap sama ada benar atau disyaki sudah memberi kesan serta-merta. Apabila suasana mencapai tahap ketegangan seperti ini, sekedar kemungkinan kehilangan komunikasi atau kebutaan taktikal sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan dalam rantaian perintah. Reuters memperincikan bahawa Amerika Syarikat telah pun memulakan usaha untuk membersihkan periuk api di Selat Hormuz dengan menggunakan drone, robot, helikopter dan cara-cara lain. Ini kerana perang di laut bukan sahaja bergantung kepada pertempuran besar, tetapi juga kepada meneutralkan ancaman tersembunyi dan membuka laluan untuk mengawal laluan tersebut. Dan kenapa ini boleh menimbulkan panik? Kerana rejim yang tertekan bertindak lebih buruk apabila mereka merasakan mereka sedang kehilangan keboleh-ramalan. Pihak berkuasa keselamatan Sweden pernah menyatakan pada bulan Mac bahawa sejarah menunjukkan bagaimana sebuah rejim yang terdesak dan berada di bawah tekanan boleh menjadi lebih berbahaya. Perkara ini membantu untuk memahami situasi semasa Iran. Jika rejim itu menyedari bahawa mereka tidak lagi menguasai laut seperti dahulu, bahawa kapal-kapal mereka boleh dihentikan, bahawa periuk api mereka sedang diburu, Tentera laut telah menjadi topik utama dalam Pakatan Ketenteraan Besar. Perasaan dalaman tidak lagi sekadar konfrontasi, tetapi berubah menjadi perasaan terkepung. Dan kepungan dalam politik peperangan biasanya membawa kepada kesilapan pengiraan, radikalisasi dan kegelisahan.
Masih ada satu lagi perkara yang penting. Kesatuan Eropa sudah mengambil langkah untuk memperluaskan sekatan terhadap mereka yang bertanggung jawab menghalang kebebasan pelayaran di Hormuz. Ini bermakna, rejim Iran bukan sahaja berdepan dengan risiko itu, ia juga berdepan risiko pengasingan yang lebih meluas, dengan negara-negara lain turut bersatu untuk menghukum mana-mana pihak yang terlibat dalam gangguan laluan tersebut. Apabila kemajuan diplomatik ini digabungkan dengan sekatan ketenteraan Amerika, hasilnya ialah tekanan serentak di 3 bidang: ekonomi, maritim, dan psikologi. Dan inilah sebabnya, naratif mengenai kemungkinan serangan tersembunyi terhadap komunikasi Iran semakin kuat. Dalam suasana seperti ini, setiap situasi menjadi syak wasangka, setiap kesunyian menjadi petanda. Setiap kelewatan menjadi ketakutan terhadap penyusupan. Oleh itu, kejadian-kejadian ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada tindakan terpencil. Ia menunjukkan bahawa rejim Iran kini bukan sahaja takut kepada peluru berpandu atau sekatan yang boleh dilihat, mereka takut kepada yang tidak kelihatan. Mereka takut kepada peperangan yang tidak kelihatan dalam paparan umum. Mereka takut kehilangan kawalan tanpa menyedari saat sebenar keretakan itu berlaku. Mereka takut untuk mengetahui terlalu lewat bahawa keunggulan Amerika bukan sahaja terletak pada kapal dan pesawat, tetapi juga pada keupayaan untuk menutup laluan, menjejak kargo, dan meneutralkan ancaman bawah laut. Dan mengenakan tekanan yang secara perlahan-lahan menghakis keyakinan kepimpinan Iran. Akhirnya, Amerika Syarikat membuktikan bahawa mereka boleh menghentikan kapal, mengekalkan sekatan, memperluaskan pencarian terhadap barangan selundup, membersihkan periuk api dan mengekalkan selat itu sebagai medan pertikaian langsung. Iran membalas dengan ancaman, retorik dan gambaran keseluruhannya menunjukkan kemerosotan yang semakin ketara. Dan pada ketika inilah para ayatollah mungkin boleh menafikan ketakutan. Tetapi situasinya menunjukkan sebuah rejim di bawah tekanan yang melampau, dikepung dari luar dan gelisah dari dalam.